Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang masih belum subscribe, tolong tekan butang subscribe itu sekarang. InsyaAllah kita akan sajikan konten-konten yang insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semalam pada 15 Oktober dekat Kulai terjadinya satu kemalangan yang sangat-sangat tragis yang melibatkan dua individu yang rentung selepas kereta yang dinaiki terlibat dalam kemalangan yang membabitkan 4 kenderaan sebelum terbakar lebih kurang dalam pukul 7.47 malam semalam di kilometer 45.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah Sedenak. Okey, nak menghala ke Sedenak. Dan yang paling sedih sekali bila viral video yang dikongsikan oleh pengguna Facebook yang bernama Reza Manaj. Dia upload satu video yang dipercayai suami kepada arwah yang terkorban dekat dalam kereta yang terbakar tu menjerit-jerit, merayu-rayu melihat isteri dia dalam kenderaan yang sedang terbakar. Sangat-sangat sedih, sangat-sangat memilukan. Aku rasa ramai yang turut bersedih. Aku pun masih tak boleh move on lagi. Aku tengok video tu sekali je, lepas tu aku tak boleh tengok lagi dah. Katanya dekat sini, katanya lah mengikut daripada user Facebook yang sama, lori Isuzu rempuh terus beberapa buah kereta dari belakang sewaktu jam. Okey, isteri meninggal sebab dia tersepit dalam kereta yang sedang terbakar. Aku lagi selesa, lagi selamat dan lagi patut untuk tidak membuat apa-apa spekulasi nak menyalahkan lori, nak menyalahkan driver, sebab aku tengok sendiri dekat komen-komen, dekat posting-posting, ramai yang share video yang menunjukkan kereta terbakar tu. Ada yang cakap salah lori, ada yang cakap driver yang bawa laju, ada yang cakap macam-macam. Jadi baik kita tunggu siasatan daripada pihak yang bertanggungjawab. Cumanya berkenaan dengan lori ni, macam aku cakap, aku pun dah buat banyak konten berkenaan dengan lori yang memandu secara melulu dan berbahaya ni. Kita bukan nak menghukum semua pilot-pilot darat ni. Kita bukan nak cakap semua pilot darat ni tidak ikut undang-undang ke teruk dan sebagainya. Yang aku percaya banyak community ataupun driver-driver lori ni memang diorang buat kerja ikut undang-undang jalan raya yang betul, bawa ikut had laju, ikut muatan dan sebagainya lah. Tapi saban hari makin lama makin banyak pula kes-kes kemalangan yang melibatkan lori dan pengguna jalan raya yang lain lah. Dan aku rasa pada hari yang sama ataupun pada hari yang dekat-dekat dengan kes yang dekat Sedenak tu, dekat Kuala Krai, lelaki maut apabila lori yang dipandu bertembung dengan lori tangki dekat kilometer 79 Jalan Kota Baru, Gua Musang. Makin lama macam semakin banyak pula isu yang melibatkan
kemalangan yang melibatkan kenderaan berat. Tambah-tambah dekat highway, dekat mana-mana je lah sebenarnya. Dan aku tak faham sebab sebelum ni katanya pernah disarankan kepada semua lori-lori yang bergerak dekat highway dan sebagainya dipasangkan kotak hitam ataupun speed limiter. Tapi cadangan tu macam tiba-tiba macam sendu pula, macam tak ada tindakan, tak ada urge, tak ada penguatkuasaan, orang tak push pun untuk nak pasang sebab katanya ada syarikat-syarikat lori ni kata ada yang setuju, ada yang tak, sedangkan benda tu sebenarnya memang sangat-sangat perlu untuk nak memastikan bahawa sekiranya apa-apa berlaku bolehlah diorang detect kan masalah dan sebagainya. Lepas tu cadangan akulah kepada syarikat-syarikat lori ni kan, mungkin boleh consider cadangan-cadangan yang aku nak bagikan ni, antaranya adalah hadkan masa pemanduan seseorang driver tu. Sebab kita tengok lori-lori yang bawa muatan besar dan sebagainya ni, kadang-kadang dorang berada dekat atas jalan sampai 24 jam. Ini diakui sendiri oleh peserta Lemak Tulin yang kerjanya adalah bawa lori. Dia bagi tahu sendiri, cakap, "Cap, saya kerja 24 jam atas jalan." Jadi aku rasa wow, kerja 24 jam atas jalan, dia tak penat ke? Dia tak mengantuk ke? Dan benda ni of course boleh berisiko keselamatan pengguna jalan raya yang lain juga. Mungkin boleh juga buat simulator untuk lori-lori yang besar-besar, lori trailer, lori 3 tan ke berbenda ke. Sebab perlu juga untuk bagi ada sedikit peningkatan dari segi awareness pemandu lori itu sendiri. Contohnya macam dia dah bawa, lepas tu tiba-tiba ada kereta dekat belah kanan, jadi apa yang perlu dibuat, dan dorang kena ikutlah apa yang dia ajar semasa dalam simulator tu nanti. Satu lagi yang aku jumpa adalah pada tahun 90-an dikatakan semua kenderaan berat diwajibkan memasang lampu merah dekat atas bumbung, dan lampu itu akan berkelip sekiranya lori itu dia dah melebihi had laju. Tapi menerima kritikan daripada pengusaha bas dan lori, dan lepas tu undang-undang tu tak digunakan lagi, habis macam tu je. Jadi disebabkan banyak sangat terjadi kemalangan yang melibatkan lori ni, sebab lori ni adalah kenderaan sama je macam kenderaan kereta, motor, dan tidak dinafikan jugalah bukanlah lori je yang selalu aksiden dekat atas jalan ni. Motor pun sama, kereta pun sama, tapi risiko terhadap orang lain sebab lori ni besar, berat. Kalau nak kata motosikal lah, kemungkinan motosikal ni kalau dia terlibat dalam kemalangan mungkin akan merisikokan nyawa penunggang motosikal tu sendiri. Dan kalau kereta pun mungkin melibatkan orang lain tapi tak teruk lah. Tapi kalau macam lori ni, kalau lori accident, kemungkinan akan melibatkan kereta-kereta sekeliling, dan bukan satu buah kereta je lah, mungkin 2-3 kereta pun akan terlibat juga. Satu lagi yang aku sarankan, boleh kaji juga penggunaan tayar celup untuk kenderaan berat macam lori. Sebab bila aku jalan atas highway, banyak aku tengok tayar yang dah terkopik tu bersepah-sepah dekat atas highway, dan tayar yang bersepah tu pun sebenarnya boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain juga. Kita doakan supaya roh arwah dicucuri rahmat, ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Kita doakan supaya Allah anugerahkan mati syahid kepada mangsa yang terlibat, dan juga bolehlah kepada Jabatan Pengangkutan Jalan boleh considerlah apa yang aku cadangkan ni. Cadangan-cadangan yang sebelum ni yang tiba-tiba tak buat sebab dapat kritikan, lantakkan dorang lah. Ini berkenaan dengan keselamatan orang lain juga, bukannya concern pasal lori saja. Jadi tolonglah boleh tegas sikit, kita kuat-kuasakan undang-undang yang sepatutnya demi keselamatan pemandu lori itu sendiri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Okey, so itu je cadangan aku. Sekiranya korang suka dengan video ni, korang bolehlah tekan butang share, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen, dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga baik-baik untuk semua. Semoga apa yang terjadi boleh dijadikan pengajaran kepada kita semua, dan kita doakan supaya benda-benda macam ni tidak terjadi lagi. Sebab benda ni bagi aku sebenarnya agak remeh-temeh lah, tapi disebabkan tak ada penguatkuasaan yang tegas dan juga sikap pentingkan diri lah. Ada segolongan, bukannya driver, bukannya segelintir driver saja, tapi syarikat-syarikat lori ni juga. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.